لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الاستتار عند الجماع. Bab ini berkenaan dengan menutup ketika jima'. Haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Nizakin al-Baghdadi qala akhbarana al-Aswad bin Amir qala akhbarana Abu Muhayyata عن ليث النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري إياكم والتعري maksudnya ihzaru min kashfil aurati. Ta'arri maksudnya bertelanjang. Hendaklah kamu menghindari diri daripada membuka aurat. Fa inna ma'akum man la yufariqukum, kerana bersama dengan kamu ada malaikat-malaikat yang tidak pisah daripada kamu illa indal ghaid, kecuali dia pisah ketika buang air. Ghaid, ketika buang air, itulah malaikat pisah dengan manusia, iaitu malaikat hafazah, malaikat yang jaga menulis. Hafazah al-kiram al-katibun. Wa hina yufdi ar-rajulu ila ahlihi, yufdi ay yasilu, ketika seseorang menyambung, menghubungi kepada istrinya, maksudnya ketika jima' dengan istri, fastahyuhum, maka hendaklah kamu malu daripada mereka, wa akrimuhum, dan hendaklah kamu memuliakan mereka dengan menutupi aurat kamu supaya tidak terbuka ketika jima' dengan istri. Hadza haditsun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi, wa Abu Muhayyat ismuhu Yahya bin Ya'la. Babu ma jaa'a fi dukhulil hammami, bab berkenaan dengan masuk bilik air. Haddatsana al-Qasim bin Dinar al-Kufi قال أخبرنا مصعب المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل halidatahu hammama.
riwayat daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia tu janganlah masuk bilik air haliyatahul hammam, fala yudkhil haliyatahu ay imra'atahu, maksudnya jangan memberi izin istrinya masuk di bilik air. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama bighairi izarin, dan sesiapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia masuk bilik air tanpa kain bertelanjang. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia duduk di atas jamuan disediakan atasnya arak, walaupun dia tidak minum, jangan duduk di situ. Hadza haditsun hasanun gharibun la na'rifuhu min hadits Tawus an Jabir illa min hadzal wajh. Qala Muhammad bin Ismail Laits bin Abi Sulaimin saduqun wa rubbama yahimu fi syai'in. Wa qala Muhammadun qala Ahmad bin Hanbal laitsun la yufrahu bihadithihi. Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, Laits bin Abi Sulaim tu saduq. Saduq apa makna? Ingat? Ya? Tak dengar molek. Paling rendah darajat ta'dil, kurang ingatan lagi, lagi saduq maksudnya rawi yang qaul dan amalnya adal dari segi kataan dan amalan daripada rawi itu dianggap adil, siqah, dan tidak dituduh berbohong, dan kadang kurang ingatan. Itu rawi saduq. Rawi diberi gelaran saduq ni diadab paling rendah darajat ta'dil, min asfalit ta'dili rutbatan. Riwayat daripada rawi diberi gelaran saduq ni diterima. Imam Bukhari kata, Imam Ahmad bin Hanbal kata, Laits ni la yufrahu
tidak digembirakan, maksudnya kurang disenangi dengan hadis dia. Maknanya Imam Ahmad bin Hanbal tidak berapa dengan hadis daripada Lais itu. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرجي عن أبي عزرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة. Abi Uzrah tu sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayat daripada Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahar rijala wan nisaa 'anil hammamati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kaum lelaki dan kaum wanita daripada tempat mandi, maksudnya bercampur di tempat mandi, dilarang bercampur di tempat mandi. Nahar summa rakhasa lirijali fil mayaziri. Mayazir jamak bagi mizar wa huwa al-izaru. Maksudnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam haruskan kaum lelaki di tempat-tempat mandi dengan cara berpakai izar tu. Jadi kaum wanita tidak benarkan, sebab kaum wanita ni semua anggota badan dia aurat. Dia tidak harus buka di tempat orang ramai. Dalam riwayat lain terang-terang ada nyatakan, man kanat tu'minu billahi wal yawmil akhir min inasi ummati fala tadkhulil hammama. Maksudnya kaum wanita dilarang masuk tempat mandi, bilik air, ada ramai-ramai itu. Jadi hadis ni menunjukkan jawazud dukhuli lizzukuri bisyarti lubsil ma'aziri, dengan syarat pakai kain masuk. Kaum lelaki ramai-ramai masuk di tempat mandi itu harus. Wa tahrimud dukhuli biduni mikzarin, haram masuk tanpa ada kain, telanjang, tidak pakai kain masuk di tempat-tempat mandi itu haram, tidak boleh. Kaum wanita tidak dibenarkan masuk di tempat-tempat mandi begitu. Hadza haditsun la na'rifuhu illa min hadits Hammad bin Salamah wa isnaduhu
laisa bidzakal qaim, sanadnya tidak kuat. Bidzakal qaim ay dhaifun. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud anba'ana Syu'batu an Mansurin qala sami'tu Salim bin Abil Ja'di yuhadditsu an Abil Malih al-Hudhali anna nisa'an min ahli Hims baldatum min Syam, satu bandar daripada negeri Syam tu Hims, atau min ahli Syam, sesungguhnya beberapa orang wanita daripada penduduk Syam dakhalna ala Aisyah, mereka masuk di sisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat, Aisyah kata, antunna allati yadkhulna nisa'ukumul hammamati. Aisyah kata, kamulah kaum wanita golongan wanita daripada kamu tu suka memasuki bilik-bilik mandi, tempat-tempat mandi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin tad'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha, tidak ada seorang wanita pun meletak pakaiannya, maknanya mencabut pakaian di tempat lain selain daripada rumah suaminya, maknanya di rumah sendiri buang baju tak apa, di tempat lain selain daripada rumah suami, illa hatakatis sitra, melainkan wanita itu dah pun mengoyakkan tutupan bainaha wa baina rabbiha, tutupan yang ada di antara dia dan di antara Tuhannya, disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala dah pun bagi hukum, dah pun perintah supaya tutup aurat dan juga pelihara daripada orang asing tidak melihat. Jadi bila buka anggota-anggota badan di tempat mandi tanpa perlu, itu bermakna dia dah pun koyakkan tutupan di antara dia dan di antara Allah. Maksudnya dia dah melanggar perintah Allah, suruh tutup aurat tu. Hadza haditsun hasanun. Babu ma jaa annal malaikata la yadkhulu baitan. Bab ini berkenaan dengan malaikat tidak masuk sesebuah rumah fihi suratun wala kalbun, dalam rumah tu ada gambar dan juga ada anjing. Baitan, rumah, maksudnya maskanan, tempat kediaman. La tadkhul, malaikat tidak masuk, maksudnya malaikatur rahmah, lal hafazah, malaikat rahmat lain,
malaikat hafazah, jaga tulis amalan kita itu lain. Jadi yang kata tidak masuk ni malaikatur rahmah, bukan malaikat hafazah. Malaikat rahmat tidak akan masuk di kediaman. Ada anjing kecuali anjing buru, anjing yang menjaga tanam-tanaman, itu tak apa. Kalau saja pelihara anjing, itu rumah seperti itu, malaikat rahmat tidak masuk. Dan begitu juga gambar, patung dan sebagainya. Haddatsana Salamah bin Syabib wal Hasan bin Ali al-Khallal wa Abd bin Humaid wa ghairu wahid wal lafz lil Hasan bin Ali. Qalu, mereka semua kata, akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar 'an az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah annahu sami'a ibn Abbas yaqulu sami'tu Aba Talhata yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamasil, gambar patung. Maksud surat tamasil ni gambar rupa manusia dan rupa binatang. Sesetengah ambil maksud surah gambar ni, gambar-gambar yang disembah selain daripada Allah. Itu sesetengah ambil maksud begitu. Dan juga rumah ada anjing, malaikat rahmat tidak masuk. Sebab likasrati aklihin najasat, anjing ni banyakkan dia makan najis-najis. Dan disebut anjing tu syaitan juga, dalam riwayat lain ada sebut. Jadi malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada anjing tu. Sebab anjing ni bau dia pun busuk, malaikat ni tidak suka bau-bau yang busuk tu. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق أخبره قال
dakhaltu ana wa Abdullah ibn Abi Talhata an Abi Sa'id al-Khudri na'uduhu. Saya dan Abdullah bin Abi Talha masuk di sisi Abu Sa'id al-Khudri, na'uduhu, kami menziarahi dia, iyadatul marid, menziarahi dia ketika dia sakit. Faqala Abu Sa'id al-Khudri kata, akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi tamasilu aw suratan. Fihi tamasilu aw suratun. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada gambar surah, maksudnya suwarul insan awil haiwan, gambar manusia, gambar haiwan. Syakka Ishaq la yadri ayyuhuma qala. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha rawi itu syak, ragu-ragu, tidak pasti, dia tu tidak tahu yang mana satu di antara dua tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tamasil ataupun surah, gambaran. Dia tidak pasti kalimah mana, lafaz hadis mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap itu. Jadi dia sebut dua-dualah dengan menggunakan kalimah au lisyakki itu. Qala hadza haditsun hasanun sahihun. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال أخبرنا مجاهد قال أخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فقال. Jibril datang di sisi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Jibril kata, inni kuntu ataitukal barihata, aku datang di sisi engkau al-barihah, semalam. Al-barihah maksudnya al-lailat al-madiyah, semalam aku datang di sisi engkau. Falam yamna'ni an akuna dakhaltu 'alaika al-bait alladhi kunta fihi. Tidak ada apa-apa yang menghalang aku daripada aku masuk di sisi engkau, rumah yang engkau ada pada rumah itu. Illa annahu kana fi babil baiti timsalur rijali. Malaikat ada di pintu rumah itu gambaran lelaki. Maksudnya timsalur rijal ay taswirul rijal. Kana fi babil baiti, maksudnya gambaran ada di pintu rumah tu, maksudnya di langsir pintu rumah tu ada gambar lelaki
wa kana fil baiti qiramu sitrin fihi tamathil, dan juga kiram maksudnya al-kiram al-kiramu ay as-sitrul raqiq, langsir nipis. Kiram ni kain langsir nipis yang ada di belakang kain langsir tebal. Biasa rumah-rumah gitu kan? Ada. Jadi di kain langsir nipis rumah tu ada gambar-gambar. Wa kana fil baiti kalbun, jadi pintu rumah langsir itu ada gambar orang lelaki, dan juga kain langsir nipis yang ada di bawah kain langsir tebal itu pun ada gambar-gambar. Wa kana fil baiti kalbun, dan anjing pun ada. Jadi maksudnya Jibril kata dia datang semalam tidak masuk tu sebab itulah ada gambar, ada anjing. Famur bi ra'sit timsalil ladzi bil babi falyuqta, maka engkau suruhlah supaya dipotong kepala gambar tu, gambar yang ada di pintu tu potong, fayasira kahayati syajarati, jadi kan ia maksudnya patung tu kahayati syajarati, seperti bentuk pohon. Wa murbis sitri falyuqta, dan suruh dengan langsir itu, tutupan itu supaya dipotong. Wa yuj'alu minhu wisadataini muntabidataini, jadi bila dah potong begitu kain tu, jadikan dua bantal muntabizatain, maksudnya yang boleh duduk, tu ta'ani, kedua-duanya dipijak. Wata' ni pijak, maksudnya buat hampa boleh. Wata' maksudnya pijak, ad-darbu birrijli, pijak dengan kaki. Maksudnya bila dah potong kain tu, kepala gambar tu jadi macam
pokok dah gambar tu. Ketika tu boleh apa nama bantal dengan kain tu ataupun pijak atas kain tu boleh. Fafa'ala Rasul wa mur bil kalbi fayukhraj, dan engkau suruhlah anjing tu dikeluarkan. Jangan biar anjing ada dalam rumah. Fafa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan begitu mengikut suruhan daripada Jibril alaihissalam tu. Wa kana dhalikal kalbu jirwan lil Husaini aw lil Hasani tahta nadadillahu. Anjing itu adalah jirwan lil Husain, anjing kecil kepunyaan Husain ataupun Hasan, tahta nadidillahu, di bawah katil dia. Nadid maksudnya as-sarir, fa'amara bihi fa'ukhrija. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya keluarkan anjing itu. Hadza haditsun hasanun sahihun wa fil babi an Aisyah. Babu ma jaa fi karahiyati lubsil mu'asfari lirrijali. Mu'asfar maksudnya pakaian di celup warna kuning. Bab ini tegahan daripada memakai pakaian di celup warna kuning. Larangan bagi kaum lelaki. حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال مر رجل وعليه ثوبان أحمران. Seorang lelaki berlalu, atas badannya ada dua pakaian warna merah. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yurda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jawab salam kepadanya.
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم Imam Tirmidzi kata maksud hadis ni di sisi ulama ialah annahu kariha lubsal mu'asfari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah menegah daripada memakai pakaian dicelup warna kuning mu'asfar tu. Wara'au annama subigha bil humrati bil madari. Madar maksudnya at-tinul ahmar, bumi tanah yang merah, tanah merah bukan pasir emas dia. Jadi mereka melihat berpendapat bahawa kain yang dicelup dengan warna merah dengan menggunakan tanah yang merah ataupun selain daripada itu. Jadi itu fala ba'sa bihi, tidak mengapa idza lam yakun mu'asfaran, apabila tidak naik warna kuning itu. Jadi dicelup al-masbughu bil asfari wa huwa al-mamnu', dicelup dengan apa nama warna kuning itu dilarang. Wa amal masbughu bil humrati min ghairil asfari fala ba'sa bihi. Kalau celup warna merah tidak kuning, tidak mengapa. Ma subigha bil humrati bil madari aw ghairi dhalika fala ba'sa bihi idza lam yakun mu'asfaran. حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن apa huruf potong di sini Yarim. Ya Hubairah bin Yarimin qala Ali ibn Abi Talib naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam larang an khatamiz zahabi, daripada memakai cincin emas, wa anil qissi, dan juga dilarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada kain sutra, anil maizarati, maisarah maksudnya pelana dibuat daripada sutra, itu panggil maisarah. Di sini pakaian sutra. Wa anil jum'ati, jum'ah maksudnya an-nabizul muttakhidhu minasy-sya'ir,
nabis dibuat daripada bali. Qala Abu al-Ahwas wa huwa syarabul ju'ah, itu Abu al-Ahwas kata satu minuman, sejenis minuman yutakhadhu di Misra min asy-syaghir, dijadikan ju'ah itu dibuat di Mesir daripada bali. Itu maksud ju'ah, minuman dibuat di Mesir daripada bali. Hadza haditsun hasanun sahihun. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala akhbarana Syu'bah an al-Ash'ath bin Sulaiman عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kami dengan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kami daripada 7 perkara. Wa amarana bittiba'il janaiz. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kami mengiringi jenazah, supaya mengiringi jenazah, wa iyadatil marid, dan mengunjungi orang sakit, wa tashmitil atisi, menjawab dengan ungkapan yarhamukallah terhadap orang bersin, wa ijabati da'i, menerima jemputan daripada yang jemput tu, wa nasril mazlum, yang dianiaya akan dibantu, membantu kepada mazlum, ditindas. Wa ibraril qasmi, mengelokkan dalam sumpah. Al-Muqsim, yang sumpah. Halif, Muqsim maksudnya halifun, yang sumpah. Ibrarul qasam, maksudnya ja'ala yaminahu sadiqah, ibraril miqsami, muqsimi, mengelak. Muqsim maksudnya halif, yang sumpah. Elokkan sumpah tu. Warajis salami, jawab salam. Wa nahana an sab'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada 7 perkara, iaitu an khatamiz zahabi, larang daripada memakai cincin emas, atau halqatiz zahabi, ataupun lingkaran emas, wa aniyatil fiddati, bejana bekas-bekas dibuat daripada perak, wa lubsil hariri, memakai sutra itu dilarang semua tu, waddi baji,
dibaj dibaj maksudnya sutera yang bergambar, sutera, kain sutera ada gambar, wal istabraqi wal qissi. Qissi ni pakaian sutera. Istabraqa, istibraq ni sutera yang tebal. Istibraq ni sutera yang tebal. Itu semua 7 perkara semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum ni sebut perintah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tu. Hadza haditsun hasanun sahihun wa Ash'ath bin Sulaiman huwa Ash'ath bin Abi Sya'tha wa Abu Sya'tha ismuhu Sulaim bin Aswad. Bab ma jaa fi lubsil bayati, bab datang berkenaan dengan memakai pakaian putih. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi qala akhbarana Sufyan an Habib bin Abi Thabit عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu pakai pakaian putih, fa innaha at-taharu wa at-tyabu, kerana ia pakaian putih itu dianggap lebih bersih, lebih elok, at-tyabu maksudnya suci, maksudnya tidak ada sikap sombong, ujub dan sebagainya, tidak ada di pakaian putih itu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pakai pakaian putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan juga hendaklah kamu kafankan si mati di kalangan kamu, fiha padanya, ai fil libasil bayad, so kafan dengan pakaian kain putih. Orang mati di kalangan kamu tu. Hadza haditsun hasanun sahihun wa fil babi an ibni Abbas wa ibni Umar. Kena sambung, ngantuk dah. Wallahu a'lam.